Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Jemaat Klasis Priangan, Shalom. 百良安聚会的会友们，大家平安。 Pagi ini kita akan memulai ibadah. Mari kita siapkan hati untuk masuk di dalam ibadah. 今天我们要开始我们的敬拜，我们来预备我们的心，来进入我们的崇拜会。 Mari bersama kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan satu pujian, Kidung Pagi. 会众请站立，我们将唱诗一首歌。 Fajar merekam, kekal perkasa, bagai mempelai dan kesatrian, unggas berterbang, bunga mengerang, panggilku segera, ia bekerja. 就是天父将我托着，心为能扬香，也是为了我，虚虚悄悄地，可寂静难遮。 将幸福表明天父恩。 Bukan bersandar pada Tuhanku, hidupku menang dalam tersebut, meski tak kaya, tetap bersyukur. Karena ku punya Yesus penebus. Ibadah kita pagi ini, kita akan mulai di dalam pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. 我们的帮助是在乎依靠造天地万物之耶和华的名。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在。阿门。 我
Hari ini 16 Mei 2021 adalah Minggu Paskah ke-6 dengan mengambil tema bersaksi dalam keutuhan relasi. Melalui tema ini kita akan belajar bahwa Kristus mengutus gerejanya untuk tidak hidup untuk dirinya sendiri, namun bersaksi menyatakan kerajaan Allah di muka bumi. 今天2021年5月份16日是我们复活节后的第6周。今天的主题是在完整的关系做见证。透过这个主题，我们学习基督差他的教会不是为自己而活着，但是来为这个世界、为他的天国而做见证。 Tentu saja tugas yang maha berat ini tidak bisa kita mengandalkan kekuatan sendiri, hanya dalam kekuatan Sang Raja Bapa kita yang memampukan kita dalam menjalankan tugas pelayanan ini. 当然，这个非常重要的任务，我们不能依靠自己的力量、自己的能力，但是只有在天父上帝的力量，透过他的圣灵里面，我们有能力来办这个任务。 Firman Tuhan pagi ini juga akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Andi Gunawan. Kiranya kita dimampukan untuk memahami firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. 今天的道有何世强牧师的传讲的，愿圣灵帮助我们能够理解明白他的话语。 Nats pembuka pada pagi ini diambil dari kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ke-18, yaitu sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 今天的实理经文在约翰福音17章18节，你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。 Jemaat kembali dipersilakan duduk. 会众请坐。 Kita akan kembali menaikkan pujian kita. 我们来再次唱诗赞美我们的主。 Ada pengertian bersama. 一首歌叫做《默契》。 Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup yang berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Dia beserta dengan kita, bagi berkat dalam Roh-Nya. Semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya yang tunjukkan. Ya tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Tang 我们聚集在一起，圣灵使我们有默契，这是主耶稣的应许，奉他名聚在一起。他的慈爱充满我们，天上玛纳喂养我们，这是主耶稣的应许，奉他名聚在一起。主与我们同在一起，彼此分享灵里默契，兄弟姐妹在主爱里，心同手足心合一。感谢耶稣，感谢耶稣，你是我们心里满足。
Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. 会众请站立， Mari kita bersama di hadapan Allah, kita berdoa untuk pengakuan dosa. 我们来认罪祷告。 Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami mengingat akan setiap pelanggaran-pelanggaran kami yang seringkali kami perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi ini kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberi pengampunan kepada setiap kami, dan biarlah kami mau belajar untuk lebih setia di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami memohon ampun akan setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. 阿门。 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. 会众请坐。 Barang siapa kukasihi ia kutegur, kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. 恩典信息启示录3章19到20节，凡我所疼爱的，我就责备管教他，所以你要发热心，也要悔改。看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。 Mari Bapak Ibu Saudara, kita meresponi akan berita anugerah. Kita naikkan satu pujian, yaitu Pimpin Aku. 我们来做回应，我们唱一首歌，求主领我。 Tuhan pimpinlah aku, agar ku tak tersesat. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku, agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di surga. 世上风涛浪滚滚，就是我力避难所。一切希望依靠主，主临近我便稳妥。领我，求主领我免走错，领我安度岁月，直到享受天家乐。 Tuhan pimpinlah aku sampai badai berlalu. Saat tiba di surga, air mataku terhapus. Pimpin aku, agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di surga. Selamat pagi Jemaat GKI Klasis Priangan dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. 百良个聚会的主内亲爱的弟兄姐妹，大家早安平安。
Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. 我们将聆听主的话语之前，我们先同心祷告。 Ya Tuhan, firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu memberikan kami pengharapan di tengah-tengah ketidakadanya harapan. Firman-Mu memberikan antusiasme ketika kami merasa putus asa, ketika kami merasa biasa-biasa. Firman-Mu juga memberikan kami semangat menjalani kehidupan, secara khusus dalam masa pandemi ini. Hari ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu, firman yang hidup, yang telah menjadi manusia. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami memahami firman Tuhan ini, dan lebih khusus lagi kami lakukan, kami relevansikan di dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari jemaat kasih Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 17 ayat 6 hingga 19. 我们来翻开我们的圣经，约翰福音17章第6到第19节。 Ayat ke-6 hingga ayat ke-12 dibacakan, hingga ayat ke-11 dibacakan dalam bahasa Mandarin, ayat 12 hingga ayat 19 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. 约翰福音17章第6到第19节，6到11有中文来念，12的后续有印尼文，我来朗读。 你们从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们，他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。如今他们知道，凡你所赐给我的，都是从你那里来的，因为你所赐给我的道，我已将赐给他们，他们也领受了，又确实知道我是从你出来的。 并且信你差了我来，我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的，凡是我的都是你的，你的也是我的，并且我因他们的得了荣耀。从今以后，我不在世上，他们却在世上，我往你那里去，圣父啊！ 求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。 Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku telah menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca merenungkan firman dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? 亲爱的弟兄姐妹，大家好。 Nah, hari ini tanggal 16 Mei 2021 adalah Minggu Paskah yang ke-6. 今天是5月16日，是我们复活节后的第6周。 Dan dalam Minggu Paskah ke-6 ini kita merenungkan sebuah tema yang berjudul Bersaksi dalam Keutuhan Relasi. 今天的主题，我们是讲一个主题，就是在完整的关系做见证。 Dan saya akan memfokuskan pada bacaan di Injil Yohanes, Yohanes pasal 17, di mana ini merupakan isi doa Yesus kepada Bapa. 刚才读的经文，约翰福音17章第6到第19节是耶稣对他天父里面祷告的内容。 Nah, saudaraku, jika saudara sempat atau cukup sering membaca keempat Injil dalam Alkitab kita dan mendalaminya,
Maka saudara mestinya, ya ini mestinya saudara mestinya melihat ada perbedaan antara Injil Yohanes dengan ketiga Injil yang lainnya. 如果你们时常读经文，然后你们注意到有4章的一个福音章，你们看见约翰福音跟其他的马太、马可、路加是有点不同。 Matius, Markus, Lukas disebut sebagai Injil sinoptik karena mereka menceritakan kisah Yesus dengan cara yang relatif sama. 马太、马可、路加，他们是比较用同样的方法来描述关于耶稣的故事。 Namun begitu saudara memasuki Injil Yohanes, saudara seperti memasuki sebuah dunia yang baru. 进入到约翰福音，好像你们进入到另外一个世界。 Nah, apa yang paling saudara rasakan berbeda antara Injil Yohanes dengan ketiga Injil yang lainnya? 那你们所感受到的约翰福音跟其他的章有在哪里不同？ Kalau saudara belum bisa merasakan bedanya, berarti saudara kurang banyak membaca Alkitab, saudara. 如果你们感觉不到他们的差别，表示你们读的经文还不够深。 Yang paling gampang diamati adalah gaya bahasanya. Gaya bahasa Yohanes ini berbeda. 最简单是所使用的语法，它有点不同。 Tetapi ada satu lagi yang berbeda, saudara, yaitu saudara akan merasakan Injil Yohanes ini menceritakan hubungan Yesus dengan orang Yahudi itu kayak kurang bagus. 约翰福音那边说了，耶稣跟一些犹太人的关系不是那么的好。 Nah, Yohanes ini rupanya sangat mengekspos ya, saudara, sangat menonjolkan perbedaan pendapat antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. 约翰非常的强调关于耶稣跟犹太人所不同的看法。 Kayaknya nuansa musuhan itu lebih kerasa, saudara, di Injil Yohanes. 好像在约翰福音比较争闹的、争吵的气氛比较感受得到。 Nah, orang-orang Yahudi ini dia seperti sebuah kelompok yang sangat berlawanan dengan pesan Injil dan kebenaran. 犹太人好像跟真理的那边好像作对。 Dan perkataan Yesus ini kelihatan sangat keras kepada mereka. 耶稣对他们说的话好像很严肃。 Nah, saudaraku, dalam hal apa sih kedua kelompok atau Yesus dengan orang Yahudi ini berbeda pendapat? 是在哪一个方面他们有不同的意见？ Nah, ini pertentangan paling utama ini disebabkan karena Yesus ini memandang orang Yahudi ini tidak mau mempercayai kesaksian tentang Yesus. 最主要的相反就是耶稣看着犹太人不太去相信一些关于耶稣的见证。 Injil Yohanes ini dengan cukup tegas menggambarkan betapa keras kepalanya orang Yahudi ini menolak Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. 那边很明显的，约翰福音说了，犹太人非常的拒绝来接受耶稣身为他们的弥赛亚。 Ya, saya kira Injil Yohanes ini Injil yang sebenarnya paling berani ya, saudara, paling belak-belakan menyatakan keilahian dari Tuhan kita Yesus Kristus. 我觉得约翰福音这边最勇敢、最实际来描述耶稣是他这个世界的救主。 Nah, kalau saudara belum bisa merasakan hal ini kembali, saudara mungkin baca Alkitabnya kurang sering, saudara. 如果还是感觉不到，那你们再多多的读经文。 Nah, sebenarnya nuansa atau keberanian Yohanes menyatakan Yesus itu adalah anak Allah ini sudah kelihatan dari Yohanes pasal 1 ayat 1, saudara. 其实从约翰福音的第1章第1节就感觉得到约翰的勇气来写他的章。 Dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 在那边的一开始他就说了，太初有道，道与神同在，道就是神。 Nah, saya melihat Injil Yohanes ini seperti karena dia ditulis paling akhir, dia itu seperti membuat kesimpulan atau menyarikan apa yang dicatat oleh teman-temannya yang lebih dahulu menulis. 因为他是放在最后面，他好像在对于他之前所做的是做一个结论。 Maka Yohanes ini lebih fokus menekankan bahwa Yesus ini adalah Mesias anak Allah. 就他比较去注意来讲，耶稣是弥赛亚，神的儿子。 Mujizat yang dicatat Yohanes kalau saudara cukup sadar itu paling sedikit ya, saudara. 如果你们有注意到约翰福音所写的关于的主耶稣的神迹是比较少， Dia pilih-pilih ya, saudara. Dia lebih pilih-pilih mujizat yang dia ceritakan. 他是来挑选他要说哪一个他经历的神迹。 Tapi di bagian akhir dia mengatakan semua mujizat ini dituliskan supaya kamu percaya
bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu mendapatkan hidup di dalam namanya. 但是这一切是为了你们的缘故，自己分享神的圣灵，叫他们能够因为真理而信靠他。 Nah, karena begitu besar tekad Yohanes untuk menunjukkan pribadi Yesus, maka tidak heran ini menimbulkan perlawanan, membuat perlawanan yang tajam dari orang-orang Yahudi. 约翰非常要强调，要把耶稣的个性能够出色，所以他跟犹太人有一些冲突。 Bahkan Tuhan Yesus pun diceritakan nggak segan-segan kehilangan murid karena perkataan Yesus yang keras. 甚至耶稣都没有觉得可惜，如果他因为他所说的话，他要失去了他的门徒。 Gara-garanya dia mengatakan, aku adalah roti hidup. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, dia akan hidup. 我是一个生命的玛纳，谁吃我的肉，喝我的血，他会有生命。 Nah, saudaraku, kebencian demi kebencian bertimbun-timbun, bertumpuk-tumpuk akibat perdebatan yang keras. Ini membuat kalangan orang Yahudi ini kemudian menjadi sangat tidak suka. 一个争吵一个争吵的这样的累积下来，让犹太人就不太喜欢。 Mereka berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. 他们做了某某的计划来去谋杀主耶稣。 Nah, dibanding Injil yang lain, saudara, Yohanes itu lebih menceritakan betapa besar keinginan orang-orang itu untuk membunuh Tuhan Yesus. 像约翰福音强调了那些人都非常想要去杀了主耶稣。 Nah, saudara, sampai kemudian kita bisa salah membuat kesimpulan. 直到我们都能够下到一个错误的结论。 Bisa jadi kemudian kita berpikir, oh berarti yang menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi. 那我们都会想，把主耶稣钉死在十字架，可能是犹太人。 Coba saudara, kalau saya tanya, yang menyalibkan Yesus siapa? 请问谁把耶稣钉在十字架？ Kalau saudara mengatakan yang menyalibkan Yesus adalah Yahudi, orang Yahudi, maka saudara sudah masuk dalam kejebakan yang sama, saudara. 如果你们答案是犹太人把耶稣钉十字架，那你们就错了一个结论。 Karena kita harus hati-hati tidak mengeneralisir seolah-olah orang-orang yang membenci Tuhan Yesus ini adalah representasi dari bangsa Yahudi. 所以你们要小心，不要以小为大，小事情当作所有的就是那样。 Jangan lupa saudara, 12 murid Tuhan Yesus dan ratusan dan ribuan lagi murid yang lain itu semuanya orang Yahudi. 不要忘记起初的12个门徒，上百、上千、上万的跟随主的人也是犹太人。 Jadi mari kita berhati-hati, jangan menganggap orang Yahudi lah yang menyalibkan, orang Yahudi secara bangsa lah yang menyalibkan Tuhan Yesus. 所以不要下到错的结论，不是犹太人的一个民族把主钉死在十字架。 Nah, latar belakang inilah yang menolong kita akan memahami isi doa syafaat Yesus bagi murid-muridnya. 就是这个背景，让我们能够明白理解耶稣对他的门徒所做的代祷。 Ini doa yang sangat panjang, saudara. 这个祷告是很长。 Kalau saudara pernah menonton film Yesus versi Yohanes, maka bisa dipastikan ini film yang paling membosankan di antara Injil-Injil yang lain. 如果你们看过一部电影是关于耶稣的电影，但是以约翰的版本是比较无聊。 Nah, doa yang panjang ini salah satunya berisi tentang afirmasi atau pengakuan bahwa Yesus telah melakukan apa yang ditugaskan Bapa kepadanya. 其中一个是来确认主耶稣行了天父对他要所做的责任务。 Nah, Yesus sudah menyatakan nama Bapa kepada murid-muridnya. 耶稣也已经显现了天父对他的门徒。 Nah, selain itu yang paling penting adalah Yesus memberikan pesan perutusan kepada murid-murid. 就这样，耶稣也差了他这些门徒。 Sebagaimana Allah Bapa mengutus anak, demikian juga sekarang anak mengutus para rasul, murid-muridnya. 父怎么样差子，子也现在怎么样差他的门徒。 Nah, Yesus tidak meminta supaya murid-murid ini diambil atau diangkat atau dihindari dari perkara-perkara atau perutusan dunia ini. 耶稣并没有要把他的门徒离开这个世界，不然就避免这个世界上的一些问题。 Sebaliknya, Yesus itu mengutus mereka masuk ke dalam dunia. 反而耶稣差遣了他们要进入这个世界。 Nah, sama seperti Tuhan Yesus juga, dia juga berinkarnasi dan masuk ke dalam dunia. 是像主耶稣一样，他也是重生，重新进入这个世界。 Nah, apa tugas mereka, saudara?
那他们有什么任务呢？ Saya kira kalau saudara cukup jeli melihat tugasnya itu kurang lebih ya sama dengan isi hatinya penulis Yohanes, 那就是跟约翰福音这边所写的都心思是差不多， yaitu menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias. 来去显现主耶稣是神的独生子弥赛亚。 Nah, para rasul harus menyatakan, memberikan kesaksian bahwa Yesus yang disalibkan ini adalah Mesias, anak Allah. 使徒们就是要做见证，关于被钉十架是神的儿子弥赛亚。 Dan di luar nama Kristus ini tidak ada yang bisa mendapatkan hidup dan keselamatan. 除了在主耶稣以外，没有能够得到得生的。 Nah, tugas ini sangat berat, saudara. 这个任务很重， Sama seperti ketika Yesus menyatakan dirinya kepada orang-orang banyak yang dia layani, dia mendapatkan resistensi, perlawanan. 就像耶稣当他要显现自己给他一些的所面对的人，他得到了一些反抗。 Dan dia mengatakan murid-murid juga akan menghadapi perlawanan dari dunia. 他也说了，门徒们也会从这个世界得到了一些对抗。 Nah, lalu dunia apa yang dimaksudkan oleh Yesus ini? 但是世界是什么的世界？ Nah, saudara, sangat boleh jadi bahwa dunia dimaksudkan oleh Yohanes ini adalah golongan-golongan, saya harus katakan ini tidak representasi, tapi sebagian dari golongan Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias. 这个世界可能是一部分，一些的分派在拒绝耶稣是弥赛亚的分派。 Nah, penolakan ini terjadi, saudaraku, karena para murid ini bukan berasal dari dunia, tetapi dari Allah. 这个被拒绝是因为他的门徒不属于这个世界， Mereka ini milik Tuhan, dan mereka diutus kepada dunia yang tidak mengenal Tuhan. 他们是属于天上的，来被差遣到这个世界，而这个世界不认识神。 Maka kan Tuhan Yesus juga sudah mengatakan, nggak ada orang yang bisa tertarik kepada Bapa kalau tidak Bapa yang menarik dia kepadanya. 人不会找到天父，如果不是天父来拉起他。 Nah, saudaraku, potensi perlawanan dan penolakan ini hendaknya tidak membuat para murid ketakutan lalu enggan melakukan tugas ini. 这个争吵，这个反抗是没有让门徒们觉得惧怕，而没有去行他的任务。 Oleh sebab itu Yesus mengatakan, aku nggak minta mereka diambil, tapi aku minta supaya mereka dilindungi. 耶稣却没有要夺取他们，但是主耶稣却要他们有保守。 Nah, saudaraku, gereja adalah komunitas yang menyatakan imannya kepada Yesus pribadi yang eksklusif, yang satu-satunya ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 教会是一个社会来表达主耶稣是唯一的世界的救主。 Tuhan Yesus ini adalah Mesias, anak Allah yang dijanjikan di dalam kitab para nabi, kitab Musa. 主耶稣是弥赛亚，天父上所应许的独生子。 Nah, Yesus ini juga bukan sekedar seorang guru yang disegani, seorang guru yang sangat karismatik pada zaman itu. 那时候他也是非常受尊敬的一个师傅。 Ia adalah Sang Firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah itu sendiri. 他也就是一开始的，他就是道，而道这个与神同在。 Nah, saudaraku, gereja atau orang-orang Kristen yang ada hidup di Indonesia, kita hidup di dalam sebuah konteks iman dan kepercayaan yang sangat beragam. 住在印尼的基督徒是非常有很多种族的一些知识。 Nah, ini jangan sampai kemudian kita merasa ya karena kita minoritas ya kita kehilangan iman kita di tengah-tengah himpitan mayoritas. 不要因为你们觉得基督徒是在印尼是少数民族，让我们好像有一些受到压力。 Kita tidak perlu, saudara, mengaburkan pengakuan iman kita demi mendapatkan penerimaan dari orang lain. 我们不要因为要得到多少的民主的一些承认，就我们就开始离弃我们 Salah 信 satu 心。 yang kita hindari adalah yang saya sebut dengan sindrom minoritas. 我们要躲避，我们有一种惧怕，就是因为我们是少数民族。 Orang yang mengalami sindrom minoritas mengatakan begini, 这个症状是这样的说： sudahlah kita kan minoritas, 好吧，我们是少数民族， udah nggak usah macem-macem, 不要找麻烦， diperlakukan tidak adil nggak apa-apa, 公平不公平就算了， mendapatkan kekerasan nggak apa-apa, 没有成功的无所谓， dihina diejek nggak apa-apa, 被侮辱的还是没关系， diremehkan nggak apa-apa, 被看轻无所谓， segala sesuatu mengalah. 都要退让。 Nah, saudaraku, kadang-kadang sindrom minoritas ini membuat kita sebagai orang Kristen tuh kayak ketakutan. 这个症状让我们身为基督徒好像觉得很可怕。
Bahkan kadang-kadang karena kita merasa kecil, kita kehilangan rasa bangga memiliki Yesus. 因为我们好像觉得渺小，对我们都失去了我们对天父的荣耀。 Nah, ini yang saya sebut dengan sindrom minoritas. 这个是少数民族的症状。 Nah, sebagai orang-orang yang telah menerima berita Injil, saudara, tidak selayaknya kita itu hidup dalam ketakutan akan penolakan. 身为一个已经领受了关于天父的恩爱，我们是不应该这样的活着。 Memang penolakan itu sebuah hal yang keniscayaan, sebuah hal yang pasti kita akan terima. 被拒绝是我们理所当然会接受的， Ya, karena Tuhan Yesus sudah mengatakan begitu. 因为主耶稣曾经说过， Dan itu nggak apa-apa, saudara. 不久， Dan jika keyakinan iman kita tidak ditolak orang lain, yaitu jika keyakinan iman kita ditolak orang lain, itu memang sesuatu hal yang wajar. 如果我们的信心是有别人所拒绝，是正常， Nah, toh kita juga tinggal di bumi Indonesia yang sangat beragam, saudara. 因为是我们活在印尼，印度尼西亚是很多种族、很多宗教。 Nah, kita juga nggak dipanggil membentuk sebuah komunitas yang eksklusif. Oh, orang Kristen semua isinya. 我们也被呼召不是来为做了一个特殊的、特区的一个社会，不是。 Memang kadang-kadang enak ya. Wah, kita sesama orang Kristen komunitas, ya pasti lebih nyaman, lebih enak. 有的说法，我们一样同样的一个基督徒，我们做团契比较开心，比较适合。 Iya, tapi kan Tuhan sendiri pernah berkata pada murid, berdoa kan, aku tidak meminta supaya mereka mengambil mereka. Atau kalau saya terjemahkan, Yesus tidak meminta kita menarik diri dari dunia, lalu membentuk satu komunitas yang eksklusif. 耶稣不要把门徒离开这个世界的意思。如果我做一个结论，耶稣不要把我们基督徒做一些比较另外的唯一的一个社区，而没有去关怀别的事。 Nah, sebaliknya, saudaraku, komunitas Kristen ini harus nyemplung, ya, harus masuk, harus tenggelam, harus berbaur di tengah-tengah dunia untuk menyatakan Kristus bagi dunia. 倒反的教会的一个社区，就是要融合，要去踏入，就是融洽这个世界。 Nah, saudaraku, menyatakan Kristus bagi dunia tidak perlu atau tidak harus kita mesti musuhan dengan orang lain yang berbeda iman. 实际上是要显现主耶稣在对这个世界，是不代表我们跟其他的宗教要作对。 Menyatakan iman kita kepada Kristus, iman kita akan Kristus, bukan berarti kita mesti menjelek-jelekan iman sesama kita yang berbeda. 来表达我们对主的信心，不代表要说别宗教的坏事。 Tidak perlu saudara cari sensasi, menjelek-jelekan agama orang lain, mempublikasikan agar mendapatkan sensasi popularitas, itu nggak perlu, saudara. 不要把别的宗教、别的信仰的一些坏处，把它讲出来，让你一炮而红，有名义、有名处。 Saya itu paling males, saudara, kalau nonton orang berpindah agama lalu menjadi satu agama tertentu, katakanlah menjadi agama Kristen, lalu dalam kesaksiannya menjelek-jelekan agamanya yang terdahulu. 我最讨厌，如果有一个人可能他悔改，从别的宗教，现在是一个基督徒了，但是他说了他之前的宗教的不好。 Kelihatannya seperti pahlawan ya, tapi bagi saya itu kelihatannya nggak baik, saudara. Kita hidup di Indonesia yang beragam seperti ini. 看起来好像英雄，但是我觉得活在印尼很多祖宗、很多信仰的是不太好。 Nah, identitas kita sebagai pengikut Kristus mewajibkan kita untuk memuliakan nama Allah di tengah-tengah dunia. 我们身为基督徒是任务，在这个世界要荣耀主的圣名。 Nah, saya memperkenalkan sebuah istilah yang disebut tikun olam. 我要解释一句话，叫做 “tikun kolam”， Ini bahasa Ibrani, saudara. 是犹太语的。 Ini artinya repairing the world atau memperbaiki dunia. 是意思就是要维修世界。 Nah, apa itu memperbaiki dunia, saudara? 那请问维修世界是什么意思？ Sebagai pembelajar Alkitab, kita harus menyadari pesan Tuhan Yesus pada murid-muridnya sebenarnya bukanlah membuat gereja, saudara. 我们要晓得主耶稣对他门徒的所的一些的吩咐，就是不是来创造一个教会。 Ada seorang teolog mengatakan Tuhan Yesus itu memerintahkan kedatangan kerajaan Allah. Ujuk-ujuk yang datang bukan kerajaan Allah, tapi gereja. 有的神学那边说，主耶稣所允许的是天国，但是所来的不是天国，而是各种教会。 Agenda utama Tuhan Yesus itu, saudara, bukan bikin gereja. 主要的任务不是来创造教会。 Tujuan utama dari Tuhan Yesus itu adalah menyatakan Kristus sebagai Raja
di tengah-tengah dunia yang menolak Tuhan. 主耶稣主要的目的，在这个拒绝上帝的世界，是来显现主基督。 Tujuan Yesus adalah menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia. 主耶稣的目的是要把上帝放在这个世界中。 Allahnya siapa? 谁的上帝？ Tentunya Allah Israel yang kita kenal di dalam diri Kristus Yesus. 以色列的上帝，我们所认识的，在主基督里面。 Nah, tikkun olam ini adalah istilah yang lain dari menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia. 不是 tikkun olam 的这句话，好像意思是把天国就存在这个世界上。 Menghadirkan kerajaan Allah berarti memperbaiki dunia. 就是意思就是要维修，来更改世界。 Mengapa dunia perlu diperbaiki? 为什么世界需要维修？ Sebab dunia tidak menjadikan Allah sebagai raja. 因为世界没有把上帝做成王。 Dan bisa jadi juga gereja pun bisa jadi tidak menjadikan Allah sebagai raja. 有可能甚至教会没有把上帝当作他们的王。 Ketika Allah tidak menjadi raja, maka timbullah banyak kerusakan di tengah dunia. 当上帝不成你们的王，这个世界里面非常多的毁坏， Ada kekerasan, 有的暴力， ada ketidakadilan, 有的不公平， diskriminasi, 一个排斥， rasisme, 有的排华， ada pembunuhan, 有的谋杀、 pemerkosaan, 强奸、 pembodohan, 愚笨、 kemiskinan, 穷法、 penganiayaan. 虐待， Wah, banyak lagi yang lain, saudara. 很多的事情。 Ini adalah ciri-ciri dunia yang rusak. 这个坏的世界这一些的条例， Dan saudara dan saya dipanggil untuk memperbaiki 你 dunia 和 yang 我 rusak ini. 被呼召是来维修这个坏的世界。 Mari kita sebagai orang Kristen pengikut Kristus, mari kita peka dengan kondisi yang ada di sekitar kita. 身为跟随主的人、信靠主的人，我们来理解现在的情况。 Kita diutus ke dalam dunia untuk menyatakan Allah sebagai raja di dalam perkataan dan perbuatan kita. 我们被差到这个世界，来透过我们的语言、我们的行为来表示主的存 Jika 在。 ada sesama yang butuh kepedulian, saudara, berikanlah kepedulian itu. 对彼此需要关怀的，给他们关怀。 Jika ada sesama yang butuh diperlakukan dengan adil, berikan keadilan. 有的人要对待他的公平，给他公义。 Jika ada orang yang tidak bisa menyuarakan haknya, saudara suarakan haknya. 如果有的人得不到他的权利，你要为他而争斗。 Jika sesama membutuhkan kesempatan untuk hidup lebih layak, upayakanlah. 如果有的人想要得到更好的生活，你要就努力帮他。 Jika ada sesama membutuhkan pembelaan, jangan cari aman, belalah dia. 如果有的人需要你的帮助，你要就站在他的一旁，为他不要离弃。 Saudara, ada saat-saat di mana kita sebagai orang Kristen itu tidak mungkin bersifat atau bersikap atau mengambil sikap netral. 有的时候，我们做的一个基督徒，我们有的时候无法做决定，我们要做一个中性的。 Ada saat-saat di mana kita harus memberikan satu keberpihakan yang tegas kepada kebenaran. 有的时候，我们要严肃的站在一边，为正道而站出， Nah, itulah keberanian. 这叫做勇气。 Yang tentu saja bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari keyakinan kita akan Kristus yang sudah mendoakan kita semua. 这个勇气不是从我们里面的，而是从上帝那边所赐给我们的。 Nah, saya kira juga satu-satunya kematian yang layak, kematian karena kerajaan Allah adalah satu-satunya kematian yang layak untuk dijalani. 我觉得，因为为了天国的而死亡是非常值得的一种死亡。 Nah, kiranya Tuhan menolong kita, saudara, 愿神帮助我们， untuk menjalani tugas perutusan kita di tengah-tengah dunia yang rusak ini. 让我们能够在这个毁坏的世界来办完我们所靠的一些任务。 Kiranya Allah menolong kita, memberkati kita. 愿神帮助我们，赐福于我们。 Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢皮拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di dalam tengah-tengah bumi Indonesia dengan segala macam problema, keberagaman, segala macam hal-hal yang Engkau titipkan buat kami, untuk kami tidak hanya berdiam saja tetapi belajar untuk berperan serta menjalankan misi Tuhan, memperbaiki dunia, menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia, khususnya di bumi Indonesia ini. Berkatilah negeri kami ini Tuhan, supaya negeri ini boleh merasakan cinta kasih Tuhan, supaya negeri ini boleh mencicipi keadilan, damai sejahtera, kesejahteraan umat manusia, keadilan sosial, tanpa mendapatkan perlakuan-perlakuan diskriminasi. Berkatilah bangsa negara kami ini Tuhan, supaya ketimpangan antara kaya dan miskin semakin kecil, supaya masyarakat di pelosok boleh semakin mendapatkan pendidikan, dan supaya orang-orang miskin mendapatkan kesempatan pekerjaan, dan supaya mereka yang tidak berpendidikan boleh mendapatkan kesempatan untuk mencicipi pendidikan yang lebih baik dan lebih berkualitas. Dan berkatilah kami sebagai gereja-gereja, sebagai denominasi GKI maupun sebagai person-person pribadi kami masing-masing, agar kami turut serta menciptakan hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kami. Bagaimana kami sebagai orang tua mendidik anak-anak kami, mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Bagaimana kami di tempat kerja, kami melakukan yang terbaik, kami peka dengan hal-hal yang harus kami lakukan. Dan berkatilah juga Tuhan bangsa negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, bahkan bukan hanya negeri kami, tetapi juga seluruh dunia. Kiranya Tuhan yang menolong kami, melindungi kami, melindungi orang-orang yang sakit, yang saat ini mengalami sakit, menderita sakit, opnam, dan menjalani isolasi, bahkan yang berjuang mempertahankan nyawanya. Tuhan yang beserta dengan mereka, menghibur, menguatkan. Tuhan yang mengutus teman-teman, saudara, sahabat yang bisa menemani mereka, supaya mereka boleh merasa bahwa Allah hadir melalui kehadiran saudara-saudara, teman, dan sahabat. Berkatilah gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja di GKI Klasis Priangan, supaya kasih Tuhan juga terus melimpah, dan setiap jemaat ini boleh berjuang menemukan kehendak Tuhan, dan boleh melakukan apa yang terbaik di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Ini doa syafaat kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup itu. Kami naikkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah bersama kita menyatakan ucapan syukur kita. Kita masuk di dalam persembahan. 我们来表达我们感恩的心，我们来进行奉献。 Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
万军之耶和华说：你们要将当纳的1/10全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，请抚育你们，甚至无处可容。 Bapak Ibu bisa menyampaikan persembahan ke alamat QRIS masing-masing dari gereja masing-masing. 你们可以把奉献都献上到你们各自教会的账号。 Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan satu pujian Tuhan tak janji. 我们一边来守奉献，一边唱诗，神未曾应许。 Tuhan tak janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, ada susah aman selalu. Namun Ia janji teguhkanku, Dia akan berikanku perteduhan. Ujian datang Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. 神未曾应许我们不遇苦难和试探，寒劳有余。神未曾应许我们不负许多的重担，许多事物。 神却总应许生活有力，心路有亮光，工作得意，慈怜的恩主为难有来，无限的力量，无数的爱。Tuhan janji jalan mulus, lebar dan mudah dilewati. Sungai yang teduh tak berombak, gunung takkan merintangiku. Namun Ia janji teguhkanku, Dia akan berikanku perteduhan. Ujian datang Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Kita masuk di dalam doa persembahan. 我们来进入奉献祷告。 Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat, setiap anugerah yang kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Sungguh jikalau dibandingkan dengan apa yang kami berikan itu tidak seberapa dengan apa yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati, menyucikan dalam setiap persembahan ini dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan memberkati tangan-tangan para majelis yang mengelolanya. Terima kasih Bapa, demikian kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita akan nyanyikan doksologi. 我们仍然站立，我们将结束今天的敬拜。我们唱善一颂。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita meninggalkan dan melewatkan ibadah kita pada saat ini dan memasuki ibadah kita yang sesungguhnya dimanapun Tuhan tempatkan kita.
dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih yang tak putus-putusnya dari Yesus Kristus, anugerah yang begitu besar dari Allah Bapa, dan kiranya persekutuan yang tidak henti-hentinya dari Roh Kudus selalu menemani, memberkati, dan menyertai hidup saudara dalam setiap masa dan musim kehidupan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.